Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bertemu lagi sambungan siri penjelasan saya ke atas buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah. Kali ini saya masuk dalam bab amalan umrah berulang kali bagi satu perjalanan, atau bagi kita pada zaman kita sekarang ni, bagi satu penerbangan, satu trip ke Jeddah kemudian ke Mekah, dibuatnya umrah berulang kali dalam satu perjalanan tersebut tu ya, dalam satu penerbangan itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apabila kita mengkaji sirah, kita mengkaji sunnah Nabi SAW, akan kita dapati bahawa baginda sepanjang hayatnya pernah melakukan amalan umrah sebanyak 4 kali. Dan bagi setiap perjalanan untuk membuat umrah itu, baginda hanya buat satu umrah sekali saja. Maknanya daripada Madinah ke Mekah, apabila sampai ke Mekah, baginda hanya buat umrah sekali saja. Baginda tidak keluar ke tanah halal, berniat semula, kemudian masuk kembali untuk buat umrah kali kedua, mahupun ketiga, mahupun keempat. Jadi dalam sirah baginda, dalam sunnah baginda, pernah melakukan umrah sebanyak 4 kali, dan 4 kali itu dalam 4 perjalanan yang berbeza, di mana bagi setiap perjalanan baginda hanya melakukan umrah sekali sahaja. Inilah sunnah Nabi SAW. Dan di sini saya nak bawa perhatian kepada amalan kebiasaan sebahagian masyarakat kita, di mana apabila mereka pergi membuat umrah, apabila sampai di Mekah katakan, mungkin ada 4 hari di sana, mungkin ada seminggu di sana, mereka melakukan amalan umrah berulang kali. Maknanya setiap hari satu umrah, setiap hari satu umrah. Yang lebih bertenaga tu, kalau tak bertenaga pun kayuh juga, satu hari 2 kali umrah. Bahkan saya pernah jumpa juga satu hari 3 kali umrah. Jadi apakah amalan tersebut selari dengan sunnah Nabi SAW? Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, ia tidak selari, kerana apa yang baginda lakukan ialah for every trip there is only one umrah. For every trip he only does one umrah. Di sini mungkin ada yang berkata, yelah baginda tak naklah buat umrah berulang kali kerana bimbang, memberi isyarat, memberi kefahaman kepada umatnya, for every trip kena buat umrah berulang kali. Katakanlah baginda buat 3 kali, nanti umat akan faham kena buat 3 kali. Alright. Tak semestinya tuan-tuan dan puan-puan, sebab baginda SAW memiliki pilihan untuk memperbagaikan jumlah umrahnya, jika itulah yang sebenarnya yang betul. Maksud saya, katakanlah kali pertama baginda pergi buat umrah, baginda buat umrah 2 kali. Sudah masuk Mekah, buat umrah, selesai semua, keluar ke tanah halal, niat semula, kemudian balik buat umrah kali kedua. Boleh saja. Kemudian perjalanan yang kedua, boleh saja baginda pergi buat umrah dan baginda buat 3 kali. Perjalanan yang ketiga, boleh saja baginda buat umrah dan baginda buat sekali saja. Perjalanan yang keempat pula, baginda buat 2 kali. Kepelbagaian ini akan menunjukkan kepada umat bahawa for every trip there is no fixed number, you can make it variable. Bagi setiap perjalanan tidak ada jumlah yang tertentu, boleh dipelbagaikan. Pun begitu, Nabi tidak berbuat sedemikian. Apa yang Nabi buat ialah bagi setiap perjalanan hanya sekali umrah sahaja. Baik, mungkin ada lagi yang berhujah bahawa ialah pada zaman Nabi, kota Mekah kan dikuasai oleh kaum kafir musyrik, dan itu bukanlah suasana yang aman untuk baginda keluar masuk beberapa kali. Dah masuk buat umrah, keluar balik ke tanah halal, niat balik buat umrah kali kedua ke apa ke, kan. Kalau kita mengkaji peristiwa Fathul Mekah, apabila Nabi dan umat Islam berjaya mengambil alih kota Mekah, dan baginda pun memaafkan semua orang kafir musyrik di sana, dan mereka pun memeluk Islam, kota Mekah sudah pun menjadi aman, dan baginda berada di sana selama 19 hari. 19 hari di Mekah. Pun begitu, baginda tidak keluar masuk untuk buat umrah berulang kali. Baginda tidak melakukannya, ya. Jadi meskipun dalam suasana aman damai, baginda tidaklah melakukannya. Baik. Mungkin juga ada lagi yang bertanya, alamak, kalau macam tu rugilah, kami ni dah datang daripada Kuala Lumpur, himpun duit sekian lama, naik penerbangan sampai Jeddah ke Mekah. Kemudian masa di Mekah ada 4 hari, ada seminggu, ada 10 hari.
Takkan nak buat umrah sekali saja, rugilah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, di sini saya nak bawa perhatian, untung atau rugi bukan ikut perkiraan kita, tetapi berdasarkan apa yang disyariatkan. Apabila kita berada di Mekah, manfaatkan masa bukan untuk buat umrah berulang kali, akan tetapi untuk beriktikaf, solat dan tawaf sunat di Masjidil Haram. Sama-sama kita rujuk ayat 125 surah Al-Baqarah. 125 surah Al-Baqarah rangkap kedua, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifina wal akifina wal ruk'is sujud. Dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan kepada Ismail untuk mereka membersihkan, menyucikan Baitullah, yakni Kaabah, untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang iktikaf, orang-orang yang rukuk dan sujud. Yang ini orang-orang yang melaksanakan solat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita ada masa lapang di sana, kan kita ada beberapa hari di sana, maka manfaatkannya untuk melakukan tawaf sunat, manfaatkannya untuk beriktikaf di Masjidil Haram sambil membaca Quran, berzikir, dan juga untuk melaksanakan solat-solat fardu berjamaah dan solat-solat sunat bersendirian. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sendiri alhamdulillah pernah beberapa kali pergi buat umrah mengikuti rombongan ataupun tour group, dan saya dapati dalam grup saya, memang dalam kumpulan saya tu memang ada mereka yang melakukan umrah berulang kali. Tu yang saya kata bahkan satu hari 3 kali pun boleh. Dan disebabkan mereka ini keletihan buat umrah berulang kali, mereka tidak solat berjemaah, balik dah pengsan. Okey, kemudian mereka solat sendiri-sendirian di bilik hotel. Okey, sebab waktu mereka buat umrah tu ada yang clash dengan waktu solat berjemaah, tapi mereka buat umrah. Okey, jadi kerana dah letih mereka tidaklah solat berjemaah, padahal solat berjemaah di Masjidil Haram itu pahalanya sangatlah besar. Okey, jadi saya pun ada sama, tapi saya buat umrah sekali saja. Masa yang saya ada, saya gunakan untuk tawaf sunat, saya gunakan untuk beriktikaf di masjid, membaca Al-Quran, berzikir, dan juga melaksanakan solat fardu secara berjamaah. Itulah yang sebenarnya yang selari dengan sunnah Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dan puan, ya, kalau ikut kiraan akal kita macam rugilah. Buat umrah sekali saja rugilah. Okey, padahal untung atau rugi, amalan tu baik atau tidak, hendaklah kita ukur berdasarkan sunnah Nabi SAW. Dan dalam kes ini sunnah baginda ialah untuk setiap perjalanan hanya satu umrah. Masa lapang yang ada, kita buat tawaf sunat, okey, kita beriktikaf, dan juga kita melaksanakan solat-solat fardu secara berjamaah. Itulah sunnah. Baginda buat tu sebanyak 4 kali. Baginda pernah pergi for every trip, he does 4 trip, 4 kali perjalanan dalam tempoh masa yang berbeza-beza, dan setiap itu baginda hanya buat umrah sekali saja, untuk menunjukkan kepada kita bahawa yang sunnah ialah buat sekali sahaja. Sekali lagi saya ulangi, seandainya boleh buat berulang kali, nescaya baginda sendiri sallallahu alaihi wasallam yang akan mencontohkan kepada kita untuk melakukannya berulang kali. Baginda sendiri boleh buat 2 kali ataupun 3 kali, boleh-boleh saja, tetapi baginda sengaja tidak mahu melakukannya. Okey, berarti yang sunnah memanglah sekali sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayuh, apabila kita buat umrah sekali sahaja, masa lapang yang ada, apa kita buat? Kita tawaf sunat, kita beriktikaf di Masjidil Haram, dan juga kita melaksanakan solat fardu secara berjemaah. Baik, sehingga ini yang saya nak kongsikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.